Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabi izam sya'ulahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul du'al jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman serta mengerjakan amal soleh dan berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Alhamdulillah yang dihormati Al-Fadil Tuan-Tuan Imam kita, tak lupa juga Al-Fadil Tuan Bilal, seterusnya Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala mengizinkan sekali lagi perjumpaan kita insya-Allah malam ini untuk kita menyambung pembahasan berkenaan dengan bab akaid iman ataupun akidah. Baik. Jadi malam ini kita berada di muka surah 209, kitab Hakikat Hidup Beriman. Betul Hakikat Hidup Beriman di muka surat 209. Masih lagi dalam pembahasan kalam, al-kalam, perkata ataupun berkata-kata, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apakah dia katakan kalam? Kalam ialah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada suara dan tiada huruf. Allah Ta'ala berkata-kata tanpa menggunakan suara dan juga tanpa menggunakan mulut. Kalau disebut dalam Imam Sanusi, dalam dia punya matan Sanusi, disebut kalam allazi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqat. Kalam ialah sesuatu yang tiada dengan huruf dan tiada dengan suara, dan ta'aluk dengan barang-barang yang ta'aluk dengannya oleh ilmu daripada segala ta'aluk, daripada segala ta'aluk. Itu dia katakan sebagai kalam. Jadi Quran yang kita baca itu macam mana? Quran yang kita baca itu dikatakan sebagai kalamul lafzi. Kalamul lafzi ditunjuki di atas kalam hakiki ataupun kalam nafsi yang ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemisalan yang paling mudah ialah seperti engkau sebut akan seorang lelaki dengan lidah engkau.
maka sebutannya seorang lelaki itu, yakni lafaz yang kau menyebutkan lelaki itu masuk pada lidahmu, dan zat lelaki itu tiada masuk ya dalam lidahmu, maka inilah makna kata yang dibicarakan kalamullah pada lidah. Dan demikian lagi apabila menyuruh akan kamu oleh seorang lelaki atau menegah ia akan kamu akan sesuatu, maka adalah engkau ingatkan pada hatimu akan suruhnya dan tegahnya juga, tiada masuk lelaki itu dalam hatimu. Inilah makna kata yang dihafaz di dalam hati. Dan demikian lagi engkau suratkan nama lelaki di dalam suratmu, maka masuk nama lelaki itu dalam kitabmu ataupun suratmu tadi, tiada masuk zat lelaki itu pada suratmu itu. Inilah yang dikatakan sebagai yang maktub fil mashaf, yang maktub pada mashaf. Maka jangan kau sangka yang kau bicara, jangan kau sangka yang kau baca dan yang kau hafaz dan yang kau surat itu ialah kalam Allah. Hanya saja ia menunjukkan kalam Allah Ta'ala yang qadim juga. Jadi apa yang kita baca itu menunjuki di atas kalam Allah Ta'ala yang qadim. Kalau Allah Ta'ala yang qadim, tiada bercerai tanggal daripada zatnya yang qadim, yang mana kalam Allah Ta'ala itu tiada berhuruf, tiada bersuara, seperti yang telah selalu sebutnya, ya, seperti yang telah lalu sebut. Ya, itulah perbezaan antara kalamul lafzi dengan kalamul nafsi. Dalam Quran ada banyak ayat mengandungi erti perintah dan amar yang menunjuk di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, apa yang kita baca tu, ayat Quran yang kita baca itu menunjuki di atas perintah yang tetap yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sama jugalah macam orang kata pembahasan berkenaan ada yang tidak boleh diubah. Mana yang boleh diubah, mana yang tak boleh diubah. Yang boleh diubah itulah yang terdapat pada ulum mahfuz, boleh diubah. Yang tak boleh ubah itu yang pada ilmu Allah. Yang pada ilmu Allah tu tidak boleh diubah. Itu sebabnya martabat takdir itu dia ada 4 martabat. Tadi ada 4 martabat. Pertama martabat ilmu Allah. Yang kedua martabat al-kitabah. Yang kedua martabat aktiabah. Yang ketiga martabat masyiah an-nafizah. Dan yang keempat iaitulah martabat al-khalqu. Martabat al-khalqu. Ada 4 martabat berkenaan dengan martabat takdir. Okey. Kat mana kita nak cari itu Ustaz, martabat itu? Dalam kitab ni pun ada rasa-rasanya bab martabat itu. Martabat takdir ada di muka surat 393, 392, 393 di situ ada peringkat perintah takdir. Martabat ilmu Allah, penetapan ilmu Allah semenjak azali. Yang kedua martabatul kitabah, sesuatu yang tercatat di lauh mahfuz pada waktu itu kedudukan belum putus, masih boleh menerima takdir, perubahan lagi, boleh terima ubah lagi. Yang ketiga martabat an-nasyiah an-nafizah, mana sesuatu yang telah pun terlaksana, ketentuan yang tidak lagi boleh dapat ditolak dan dihindarkan. Itu dikatakan martabat al-masyiah an-nafizah. Dan yang keempat martabat al-khalqu, pengukuhan yang kukuh, bahawa pengakuan yang kukuh bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala yang mewujudkan sesuatu itu. Itu martabat khalqi. Baik. Jadi dalam Quran, kita kembali pada tadi, dalam Quran ada banyak ayat yang mengandungi erti perintah dan amar. Ada juga ayat berkenaan larangan ataupun nahi. Ada ayat berkenaan dengan khabar ataupun kisah. Dan ada ayat berkenaan dengan janji ataupun wa'ad, janji baik. Dan ada pula ayat berkenaan dengan wa'id, janji buruk, balasan ataupun siksaan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat pertama ayat perintah. Mana ayat perintah? Ayat perintah lah contoh seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, u'budu, sembahlah oleh kamu rabbakumul ladzi, Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Jadi dalam ayat ini mengandungi perkataan perintah. Mana perintah tu? Kalimat mana perintah? U'budu. Kalimat perintah di situ ialah u'budu. Asalnya ada perkataan abada ya'budu. Jadi u'budu ni perintah. Kemudian mana lagi ayat perintah? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Ada 3 perintah situ. Yang pertama, dirikan sembahyang. Yang kedua, tunaikan zakat. Ketiga, warka'u ma'ar rakin. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Okey, mana lagi ayat perintah? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasin. Mintalah oleh kamu bantuan dengan cara bersabar dan mendirikan solat. Wa innaha, dan sesungguhnya solat itu adalah satu benda yang sangat berat, illa, kecuali orang-orang yang khusyuk, tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kat situ ada satu perintah tapi pecah pada 2. Perintahnya ialah minta bantuan, minta pertolongan. Tapi dipecah 2, minta bantuan pertolongan. Yang pertama mendirikan solat, solat bersembahyang, bersabar. Yang kedua mendirikan solat. Okey. Jadi perintah ini ada ke perintah amar ke perintah ke sunat, dia tak sebutkan di situ. Tapi kalau macam ayat pertama tu u'budu, sembah Allah, ini perintah bermakna wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ni perintah wajib juga. Perintah wajib. Wasta'inu bis sabri was salah. Ini kemungkinan boleh kita pertanggungkan pada wajib, boleh juga kita pertanggungkan kepada sunat. Mintalah bantuan kepada kamu, oleh kamu dengan bersabar dan mendirikan sembahyang. Sabar satu, mendirikan sembahyang satu. Boleh bermakna wajib dan juga boleh bermakna sunat. Kerana sembahyang pun ada wajib, ada sembahyang sunat. Sabar pun ada banyak tingkatan kan. Ada tingkatan yang wajib kita bersabar, ada tingkatan pula sederhana bersabar, dan seterusnya. Baik, mana ayat yang terdapat dalam Quran berkenaan nahi? Antaranya ialah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'as sabila. Jangan kamu hampiri perbuatan zina, kerana semuanya perbuatan zina itu ialah satu perbuatan yang keji dan juga seburuk-buruk jalan. Jadi dalam ayat ini terdapatnya perkataan wala. La tu bermakna nahi. Nahi ialah la ni dalam bahasa Arab pun banyak jenis la. Banyak jenis la juga. Tetapi di sini adalah nafi, adalah nahi kan. Jadi la ini bermakna la nahi, tegahan. Jadi tegahan itu ada tegahan sunat ke tegahan wajib? Ini persoalan kita. Tegahan yang kata haram buat ke ataupun makruh buat. Jadi tegahan ini adalah tegahan yang haram buat. Jangan hampiri zina. Habis kalau hampiri tak boleh, hampiri zina tak boleh, zina boleh lah, tidak juga. Jadi bukan bermakna tak boleh hampiri zina, zina boleh ya. Jadi disebut dahulu muqaddimah kepada zina. Muqaddimah zina ni banyak jenis. Zina tu satu jenis je, tapi muqaddimah zina tu yang banyak. Itu sebabnya dikata wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Mana muqaddimah kepada zina itu jangan hampiri. Bila kita masuk dalam muqaddimah zina, maka ditakuti terjerumus kepada zina itu. Kerana perbuatan zina itu satu je, tapi benda-benda yang boleh membawa kepada zina itu yang banyak. Kan? Tersebutnya jangan dikata jangan kamu hampiri zina. Apalagi kalau buat lagi tak boleh lah. Baik, seterusnya Allah Ta'ala juga berjumpa dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizul yahud wan nasara. Jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu sebagai aulia,
pemimpin kamu. Aulia ini bermakna pemimpin. Ba'duhum awliya ba'. Sebahagian mereka itu ialah pemimpin di atas sebahagian yang lain. Jadi dalam ayat ini mengandung perintah, larangan, nahi. La yang masuk pada fi'il mudhari'. La masuk fi'il mudhari', maka dia menasabkan fi'il mudhari' lah, menasabkan mudhari' dengan cara dibuang nun. Asalnya tattakhizuna, jadi bila masuk la tu, jadi dia akan membuangkan nun, hazaf nun itu pembahasan terdapat dalam babul i'rab ataupun babul alamatil i'rab. Kalau tuan-tuan belajar nahu, dia ada satu bab namanya babul alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab dia ada dua, satu berubah dari segi baris, kan? Satu lagi dari segi makna dia, berubah baris dan juga makna, terpelapas. Baik, kemudian kita lihat lagi firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, innama sesungguhnya ataupun hanya saja arak, judi, tenung nasib, mengundi dengan anak panah, rijsum, satu perbuatan keji, min amali syaitan, daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Oleh itu fajtanibu, oleh itu naklah kamu hindari. Di sini tak adalah, dia tak sebutlah, tapi terus direct menggunakan perkataan jangan hampiri. Jadi ijtanibu itu maknanya jangan hampiri. Ijtanib, tak masuklah pun tak apa, sebab makna ijtanibu tu, jauhkan ulimu tu pun dah bermaksud tegahan supaya jangan menghampiri. Macam tu. Ijtanibuhu la'allakum tuflihun. Oleh itu jauhkan oleh kamu akannya, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Di situ terapanya perkataan nahi lah. Nahi, tegahan, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ayat-ayat Quran yang berbentuk khabar ataupun kisah pun banyak dalam Quran. Contohnya seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad arsalna min qablika min sya'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Surah Al-Hijr ayat 10 hingga 12. Maksudnya walaqad arsalna, ada sungguh kami utuskan, min qablika, sebelum daripada engkau, fi sya'il awwalin, pada puak-puak purbakala ataupun puak-puak ataupun kumpulan orang-orang terdahulu. Kami telah utuskan, dan suruh kami utuskan daripada sebelum kau tu pada puak-puak orang terdahulu. Siapa yang utuskan? Para nabi dan para rasul lah. Para nabi dan rasul-rasul semuanya telah diutuskan sebelum daripada kamu, ya Muhammad. Tugas apa? Tugas mereka apa? Sama juga dengan tugasmu, ya Muhammad. Ani'budullah wajtanibut taghut. Mengajak menyembah Allah Ta'ala dan hindarkan diri daripada taghut, penyembahan berhala. Seterusnya, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tiada datanglah daripada rasul itu kecuali semua mereka itu didustakan. Banyak di kalangan rasul-rasul diutuskan semua didustakan, dibohongi. Mana dibohongi, dipelekehkan, ada yang sampai dipukul, ada yang sampai dibunuh. Para nabi dan rasul itu dibunuh oleh golongan-golongan yang menentang dakwah-dakwah daripada para nabi dan para rasul. Kadzalika nasluhu fi qulul mujrimin. Demikianlah kami masukkan perasaan itu dalam hati orang-orang yang berdosa. Dalam hati orang-orang yang berdosa. Baik, dalam ayat ini berkenaan dengan kisah dan khabar. Kisah dan khabar, mana kisah khabar dia tak sebut pun, ayat lain lah. Ni macam muqaddimah kepada kisah dan khabar. Nak cerita pada situ ada kisah-kisah terdahulu. Mana kisah dia tak sebut ayat tu? Kisahnya dalam ayat-ayat lain lah. Kisah kenal Nabi Musa ke, kisah Nabi Isa ke, kisah Nabi Yusuf ke, kisah Nabi Ibrahim ke, kisah Nabi Nuh alaihissalam ke, kisah Nabi Adam alaihissalam dan sebagainya.
Jadi ayat kisah-kisah itu disebut di dalam ayat-ayat yang lain lah. Antara kisah yang banyak disebut ialah kisah Nabi Adam AS dan juga kisah Nabi Musa AS. Antara kisah yang disebut. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut Al-Quran, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Maksudnya wa iz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata li ibnihi, bagi anaknya, wa huwa ya'izuhu, padahal dia yang menasihati akannya ataupun mengajarkannya. Apa nasihat daripada Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmul azim, sesungguhnya syirik itu merupakan satu kezaliman ataupun kesalahan yang besar. Kalau di sini sebut perkataan Luqman, disebut direct perkataan Luqman itu. Wa iz qala Luqman li ibnihi, disebut perkataan Luqman. Tapi adakah itu saja? Banyak lagi. Kalau kita lihat dalam surah Luqman tu banyak lagi kisah-kisah berkenaan dengan Luqman ini. Luqman dan juga anak dia lah. Ada pendapat menyatakan Luqman ini adalah seorang nabi. Ada pula pendapat menyatakan dia bukan seorang nabi, dia merupakan seorang ahli hikmah. Ahli hikmah. Bukan seorang nabi. Jadi ada khilaf lah ulama tafsir di dalam menyatakan siapakah Luqman ini yang sebenarnya. Baik, seterusnya tuan, ayat yang dalam bentuk janji ataupun wa'ad. Janji baik. Bentuk janji baik, wa'ad lah. Kalau wa'id ialah janji buruk. Mana janji baik? Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Maksudnya, dan berikanlah kabar gembira, wa basyiril ladzi, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga orang mengerjakan amalan soleh, anna lahum jannah. Apa kabar gembira itu? Anna lahum jannatin tajri, sesungguhnya bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samati rizqa, setiap kali mereka beroleh pemberian daripada syurga, daripada buah-buahan, qalu, lalu mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu, hadzal ladzi ruziqna min qablu, inilah pemberian yang kita terima dahulu, inilah pemberian yang kita terima dahulu. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan pemberian yang serupa, tetapi tidak rasa, tetapi sebut dalam tafsir dia punya rasa tak sama. Nampak macam sama tapi tak sama. Mana dia pilih macam sama, bentuk macam sama, tapi bila rasa tak sama. Tak sama dengan rasa yang terdapat di dalam dunia dahulu. Lagi sedap pula, lagi sedap, lagi lazat pula rasa dia. Yang disediakan kepada orang-orang yang beriman pada Allah. Walahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka itu pasangan-pasangan yang bersih dan suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka itu kekal dalamnya selama-lamanya. Azwaj ni pasangan yang bersih dan suci, maksudnya tidak ada haid, tidak ada nifas. Tidak ada haid. Dan kalau perempuan dalam dunia ni dia ada haid, ada nifas, ada tempoh huzur dia. Tapi dalam syurga tidak ada tempoh uzur. Bagi penghuni syurga. Gitu. Tentu daripada bidadari syurga, kan, pasangan-pasangan kepada lelaki terdapat dalam syurga. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenteram, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah oleh kamu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke mana? Kamu kepada Tuhan kamu yang redha lagi meredai.
radiyah ni redha lah, mardiyah lagi meredoi. Fadkhuli fi ibadi, oleh itu masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuk oleh kamu dalam syurga ni, dua-ku. Jadi ayat ni nak menceritakan pada kita tentang kabar gembira kepada ruh-ruh yang baik. Kabar gembira kepada ruh-ruh yang baik yang telah pun dicabutkan nyawanya oleh para malaikat maut tadi, kan? Jadi roh-roh tu diberikan kabar gembira pada mereka dengan balasan-balasan syurga. Nikmat-nikmat terdapatlah syurga. Kalau roh yang jahat lain pula. Roh yang jahat pun diberi juga kabar, tapi kabarnya menduka citakan. Kabar demikian. Kalau sebut dalam kitab apa tu? At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang mati dan urusan urusan, dikarang oleh Imam Qurtubi, kan? Ketika nyawa tu nak dicabut oleh malaikat maut, masa tu pun dah digambarkan. Masa tu pun dah digambarkan apakah balasan-balasan ni mereka akan terima. Dengan syurga, orang beriman dan orang tak beriman masing-masing digambarkan. Kalau yang beriman tu dah digambarkan apakah balasan yang akan dapat, nikmat-nikmat syurga. Yang tak beriman, siksaan-siksaan neraka dah siap, dah digambarkan untuk dia. Belum mati lagi tu, dalam proses itu. Sakaratul maut, dalam proses sakaratul nak mati. Nampak? Kalau dah mati pun digambarkan lagi, disesa lagi, gambarkan. Kemudian ditanya pula, kalau dah mati tu pun dah tanya lagi, nak kembali ke dunia ke tak nak kembali ke dunia. Kalau ahli syurga tu nak dia tanya nak kembali ke dunia tak? Narjuka ila dunyaka. Nak tak kami kembalikan kau kepada dunia semula. Ila dunya. Narjuka ila dunya. Nak tak kami kembalikan kau dunia balik? Maka orang beriman kata tak nak kembali dah. Cukuplah sekali. Jadi roh-roh tadi pun tanyalah, kenapa nak kembalikan kami semula ke dunia yang negeri yang penuh dengan fitnah, negeri penuh dengan duka cita, azab sengsara dan sebagainya. Apa nak kembalikan kembali dunia semula? Maka malaikat maut, tak apalah kalau kamu tak nak kembali sekarang ni, pergilah kamu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya bagi orang yang kafir pula pun ditawarkan untuk kembali ke dunia semula. Bila ditawarkan kembali ke dunia semula, mereka nak. Mereka nak menerima tawaran itu. Kenapa? Kerana alasan mereka nak mengerjakan amalan-amalan soleh. Sebab apa? Bekalan tak ada. Bekalan tak ada, kan? Waktu dulu hidup di dunia, berpoya-poya, kan? Pengaruh dengan dunia. Tidak ada bekalan. Sembahyang tak ada, puasa semua tak ada. Yang banyak buat kejahatan saja. Tapi bekalan tak ada, kosong. Jadi bila dah masuk ke alam barzah, ditawarkan dengan kembali ke dunia, memang mereka nak sangatlah supaya dapat kembali ke dunia semula. Tapi mereka tiada cara lagi untuk kembali ke dunia. Baik. Seterusnya ayat kelima. Ayat yang berbentuk balasan atau seksa. Ayat berbentuk balasan dan seksa antaranya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azaba innallaha kana azizan hakima. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara. Saufa nuslina, maksudnya nanti akan kami masukkan dalam neraka. Saufa ni benda akan berlaku. Saufa maksudnya benda akan. Saufa ni biasanya masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni biasanya berzaman hal ataupun mustaqbal. Jadi saufa ni masuk pada fi'il mudhari', jadi bermakna zaman akan datang. Lagi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali daging mereka menjadi masak. Nadijat ni masak, matang, kan? Badannahum juludan ghairaha, kami gantikan akan kulit yang lain. Liyazuqul azab, supaya mereka itu merasai azab. Sebab apa?
Sebab kat kulit ni kat kulit kita ni macam ada sel-sel kan. Bawah kulit kita dia ada sel-sel. Sel-sel tu yang mainkan peranan tu, menyebabkan sakit tu bila dibakar. Jadi bila sel-sel tu dah mati, jadi kalau dibakar macam mana pun tak rasa apa-apa lagi. Kan? Itu sebabnya perlu digantikan kulit tu. Bila gantikan kulit tu, jadi sel tu dia hidup semula. Bila sel hidup semula tu yang dibakar lagi. Azab pedih. Kan? Merasa azab yang sangat pedih. Macam itulah, kerana melolong, pakik sana, pakik sini. Kan? Tapi tiada siapa yang dapat membantu mereka. Kalau ada masuk neraka, siapa yang dapat bantu? Dah dikurungi oleh para malaikat, kiri kanan depan belakang malaikat. Yang mengawal mereka. Tak boleh buat apa. Jadi Allah Ta'ala menggantikan kulit itu liyazuqul azab, supaya mereka itu merasai azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi ayat ni berbentuk balasan ataupun iqab. Iqab siksaan. Iqabun, ain qab ba alif ba, iqab. Dalam Quran ni macam-macam istilah kadang-kadang diguna pakai. Iqab. Kan? Salah satu bentuk balasan iqab. Ataupun azab. Kadang digunakan perkataan azabun, azab. Kadang perkataan iqabun, azab juga, siksaan. Azabun alim, azab yang pedih, kan? Azabun alim, azabun syadid. Kadang gunakan azabun syadid, azabun alim, azabun azim, azabun azim, kan? Semua dalam bentuk azab yang pedih tu. Dia nak menggambarkan suasana berat, kepedihan lah, yang ditanggung oleh orang-orang yang berdosa, yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mau sujud kepada Allah Taala. Aku dah perintah kepada dia sujud, tapi dia tidak mau sujud kepadaku. Maka inilah balasan siksaan yang dijanjikan kepada mereka. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala sebut Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maksudnya apa tuan-tuan? Fawailul lil musallin, dan celakalah kepada orang yang sembahyang. Allazina hum fi salatihim sahun, yang mana orang-orang tadi dalam sembahyang mereka itu lalai. Allazina hum yura'un, orang-orang yang mana mereka itu riak. Orang-orang yang mana mereka itu riak dalam menjalankan amalan. Yura'un wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu menegah daripada membayar zakat. Menegah daripada membayar zakat. Jadi apakah maksud dengan allazina hum fi salatihim sahun? Orang-orang yang mereka dalam sembahyang mereka itu lupa atau lalai. Maksud lupa lalai sini ialah maksudnya takhirus solah. Takhirus solah, melewat-lewatkan solat. Bukan makna dia tak solat. Dia solat, tapi dia sukalah takhirus solah, melewat-lewatkan solat, dan boleh jadi keluar daripada waktu pula. Akhirnya keluar daripada waktu dia. Dan dia buat itu secara sengaja. Lainlah kalau orang tu tertidur. Orang tertidur lain. Kadang kita penat kan, letih kan. Kita ingat kejap nak sembahyang kot. Tidurlah kejap. Tidur punya gaya. Ingat tidur sekejap tuan-tuan. Rupa sampai 2-3 jam, 4 jam tidur. Oh, sedap. Mimpi dah tu. Tengok dah lewat. Masa dah terkeluar dah. Dah lewat. Itu lain. Bukan maknanya bukan kehendak kita. Kita nakkan awal, tapi nak buat macam mana? Kita dah tertidur. Itu lain. Ini tak, dia sengaja mencari alasan-alasan supaya lewat. Dan akhirnya sampai keluar daripada waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk solat tersebut. Baik. Besoknya kita masuk dalil. Al-kalam artinya berkata-kata ataupun perkata. Jadi berkata-kata Allah Ta'ala tadi, laisa biharfin wala bisautin, tiada berhuruf dan tiada bersuara. Kemudian apa lagi? Tidak mengambil pihak ataupun arah.
tidak mengambil pihak ataupun arah. Kemudian apa lagi? Allah Ta'ala berkata-kata tidak menekan suara, tidak menekan mulut dan sebagainya. Allah Ta'ala berkata-kata dalam bentuk keadaannya yang tersendiri. Dalil Allah Ta'ala berkata-kata ialah seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Azan ke? Azan. Imam kata sebonti ni. Sikit imam kita azan sekejap. Allah Akbar, Allah Akbar. Baik, kita lihat firman Allah Ta'ala tadi, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabi min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Inna, semuanya kami, auhayna, kami wahyukan ilaika kepada engkau, kama auhayna, sebagaimana kami wahyukan, ila Nuh, kepada Nabi Nuh alaihissalam, wan nabiyina min ba'di, dan para nabi-nabi yang sesudah daripadanya, wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, wal asbat, dan anak-anak Nabi Allah Yaqub, seperti Nabi Yusuf, Bunyamin dan sebagainya, kan? Wa Isa, dan Nabi Isa, wa Ayub, dan Nabi Ayub alaihissalam, wa Yunus, dan Nabi Yunus, wa Harun wa Sulaiman, wa ataina Dawud zabura, dan kami datangkan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Okey,
Ini semua merupakan kitab-kitab lah, kitab-kitab ataupun suhuf yang diturunkan. Jadi wahyu tu ialah kalam Allah lah. Kan? Dan para nabi dan rasul itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Sesuai dengan firman Allah Taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiada ia berkata mengikut hawa nafsu, tetapi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Insya-Allah. Sikit lagi Kalam ialah salah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana andainya Allah Taala tidak berkata-kata, maka jadilah Allah Taala itu bisu. Kalau bisu maknanya lemah lah. Ada sifat lemah pada Allah. Dia mustahil Allah Taala itu lemah. Bagaimana Allah Taala nak mengatur dan mentadbir setiap kejadian, sedangkan Allah Taala sendiri bersifat dengan sifat kekurangan ataupun kelemahan. Hal ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang demikian wajib Allah Taala itu bersifat dengan sifat al-kalam, sifat perkata. Baik, kesimpulan 7 sifat. Tuan-tuan boleh tengok sudah. Basar, sama, ilmun, iradat, qudrat. Semua sifat-sifat tadi bergantung pada hayat. Kalau tak ada hayat, tak ada sifat lain. Apa makna hayat? Hidup. Kalau tak hidup, Allah Taala hidup, macam mana boleh sifat lain? Itu sebabnya hidup tu dia letak tengah. Hidup tengah-tengah. Kalau tak hidup, macam mana? Kalau kita pun tak hidup, macam mana? Tak ada nyawa. Ada tak sifat-sifat kekuatan yang lain pada kita? Tak ada juga. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab. InsyaAllah akan datang kita masuk yang seterusnya sifat ma'ani, sifat manawiyah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa ziyadatan ya alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna fa'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.